Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sin soal kaifa li'tiqadu bi kalamillahi ta'ala. Bagaimanakah kita nak i'tiqad dengan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dah. Jadi sifat kalam yang kita kehendak sini bukanlah kalam dengan makna yang dibaca makruh, yakni Al-Quran yang ada pada mushaf, tidaklah. Tapi kalam yang kita kehendak sini ialah sifatun wujudiyatun, satu sifat yang bahasa sungguh lagi ada. Qaimatun bi zatihi ta'ala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Munazzahatun, tersucilah sifat perkata, sifat kalam yang ada di zat Allah ta'ala ni, anit taqdimi wat ta'khiri, daripada pendahuluan dan pengakhiran. Tu wal i'rabi wal bina'i, gi sebut gi was sauti wal huruf wal harfi. Tersuci lah ke tu? Tak ada. Tu. Kerananya Mu'tazilah dia ingkar sifat perkata tu. Adapun perkataan yang berhuruf bersuara itu semuanya tidak ingkar, atau berkata-kata tu tidak ingkar. Allah mutakallimun, tidak ada satu mazhab pun yang mengingkari Allah tu zat yang berkata-kata. Tapi Mu'tazilah dia kata zat Allah Ta'ala berkata-kata tu dengan makna Allah Ta'ala menjadikan huruf suara. Tu ada pun kita tidak. Tuhan berkata-kata tu kan dia ambil daripada istiqaq dia. Mana? Iaitu adanya sifat perkata di zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana tu sah dikatakan dia tu zat yang berkata-kata. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat kalam, tidak bersifat dengan sifat perkata, maka bagaimana sah dikatakan zatnya berkata-kata? Tak. Tu. Ada pun Mu'tazilah, Tuhan berkata-kata tu dengan iktibar menjadikan huruf suara. Kalau gitu, Tuhan menjadikan orang panggil gerak dan diam. Satu benda tu Tuhan buat gerak dan diam. Apa tak panggil tu Tuhan tu mutaharrik dia ni. Tu. Tak panggil zat yang bergerak-gerak. Kenapa? Iktibar dia lah yang menjadikan sesuatu zat jirim jisim yang bergerak-gerak ataupun yang diam. Maka tidak sah orang panggil iktibar berkata-kata tu diambil daripada menjadikan perkataan. Kerana itu termasuk dalam tagangan sifat kudrah. Sifat pekudrah. Jadi kalam lafzi Allah Ta'ala tu memang Allah Ta'ala yang mengada. Kerana tu dipanggil kalamullah. Tu kerana tidak ada satu makhluk pun yang boleh mengadakan susunan nizam, susunan ayat seperti apa yang Allah Ta'ala jadikan pada Al-Quran. Adapun kita nak bercara sini bukanlah Al-Quran di mishaf yang kita baca ada huruf ada suara. Tetapi Al-Quran yang ada huruf ada suara bila kita baca tu, ada huruf, ada permulaan, ada pengakhiran, ada i'rab, ada bina tu, madlunya menunjukkan apa yang ditunjuk oleh madlul bagi sifat kalam perkata yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Tu. Sebahagian madlul ni mana benda hak ditunjuk. Sebahagian madlul, mana sebahagian benda hak ditunjuk oleh kalam lafzi. Bukan sebahagian benda yang ditunjuk oleh kalam lafzi, mana yang madlul kalam lafzi ialah sebahagian daripada madlul kalam nafsi. Itu. Madlul kalam lafzi, benda hak ditunjuk oleh kalam lafzi itu sebahagian daripada madlul, yakni benda hak ditunjuk oleh kalam nafsi. Jadi kalam nafsi itu menunjuk dah. Itulah kerana tu adanya orang panggil kalimatun nafsaniyah. Ada kalam nafsani dia panggil. Tapi di sininya kita nak isbat ada mabda' bagi kalam nafsani itu kalam ismi dia panggil. Maka kalam nafsani terkadang-kadangnya dipanggilnya kalam nafsi, dan terkadang dipanggil kalam nafsani atau kalimatun nafsaniyah. Adapun kalam ismi itu kadang-kadangnya dipanggil kalam nafsi. Kadang-kadang dipanggil kalam nafsi. Dan terkadangnya dipanggil kalam dengan makna ismi. Itu nama bagi satu sifat yang wujudiyah yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu seperti mana sifat ilmu, haya, qudrah, iradah. Lepas tu banyak tu iktibar madlul ta'alluq dia. Faham tak? Tu lagu tu. Tu. Maka sebab tu ahli sunnah wal jamaah kata, tak betul tu. Fuq Mu'tazilah kata bila sebut kata kalam tu mesti berhuruf bersuara. Kenapa? Kerananya kalam hak ada di dalam diri kita. Itu dia panggil kalam nafsi yang ada dalam diri kita. Itu pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Diambil daripada syair Akhtal tu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisani 'alal fuadi dalilun. Innal kalama la fil fuadi, bahawasanya kalam yang sebenar-benar tu ada dalam fuad, dalam hati kita. Wa innama ju'ilal lisanu, hanya sebenarnya dijadikan lidah tu 'alal fuadi dalil, sebagai menunjuk lidah tu dijadikan sebagai menunjukkan apa yang berada di dalam hati. Benda kita nak kata lah, hati kita duk siap cedai nak cakap apa tu. Maka lidah kita pun cakap lah. Itu. Jadi sebab tu kalam ismi tu bukan mabda' bagi kalam lafzi. Kena ingat baik-baik. Ini juga antara satu perkara hak paling jadi peling lah. Tu peling. Peling di kalangan folk kita hak ngaji tarik pada pun peling. Sebab apa? Sebab dia cakap dalam kitab Baqarah tu pada nya dia ringkas. Perlu orang panggil dengan mentelaah kitab-kitab yang besar-besar, kitab-kitab yang halus-halus lagi. Betul dah, tapi ringkas dah. Jadi jangan kita kata perkata tu tak menunjuk dah. Perkata tu mabda' dia bagi sifat, mabda' perkata, mabda' kalam tu bagi kalam nafsani. Itu kalam ismi ni mabda' bagi kalam nafsani. Kalau gitu kalam nafsaniyah atau kalimatun nafsaniyah ni tidak berhuruf, tidak bersuara. Kodeng sedia kala. Maknanya menunjuk tu sedia kala lagi lah. Tu menunjuk tu sedia kala lagi. Adapun kalam lafzi, itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Bila sebut kata dijadikan oleh Allah Ta'ala, masuk dalam ta'alluq sifat qudrah. Masuk dalam ta'alluq sifat qudrah. Dah. Adapun keadaan Allah Ta'ala berkata-kata tu, itu khilaf jugalah di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Adapun Asy'ariyah menafsirkan berkata-kata. Taklim tu. Taklim tu. Wa kallamallahu Musa taklima. Menafsirkan taklim tu dengan makna membuka hijab dan menutup hijab maknawi. Serta memberi faham kepada orang yang nak dikhitab. Itu. Kerana dibina di atas kaedahnya kullu maujudin yasihu an yura yasihu an yasma'. Tiap-tiap benda ada tu sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Maka kalam ni termasuk daripada sifatun wujudiyah. Maka sahlah untuk dilihat dan sahlah untuk didengar. Adapun qaul Maturidiyah, salah satu daripada dua pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi, begitu juga Imam Abu Ishaq Al-Isfiraini dan Imam Fakhruddin Ar-Razi,
mengatakan bahawasanya tak boleh sekali-kali kita nak dengar benda yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tak boleh tu di atas jalan adab. Maka kerana itulah arti daripada kata berkata-kata taklim. Bukan kalam ni. Taklim tu dengan makna Allah Ta'ala menjadikan huruf suara. Menjadikan suara daripada segenap pihak. Lalu dijadikan kekuatan mendengar tu sifat yang baru bagi diri seorang yang nak dikhitab, sama ada Nabi Musa atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala ni tidak hanya Nabi Musa alaihi salam. Hanya di kalangan rasul itu yang masyhurnya maqam mukalamah ialah Nabi Musa alaihi salam. Karena tu digelarkan dia kalimullah. Kenapa dia bercakap-cakap dengan Allah Ta'ala tanpa sebarang wasitah daripada daripada seorang malaikat sekalipun. Adapun Nabi Muhammad, kenapa tidak katakan Nabi Muhammad kalimullah? Kerana Nabi Muhammad SAW dapat maqam martabat lebih tinggi lagi, iaitu bukan hanya mukalamah dengan Allah, tapi musyahadah zat Allah Subhanahu wa taala, tinggi lagi. Lebih tinggi lagi karunia yang didapatkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Habis itu. Jin jawabnya huwa, ialah. Kita nak pegang lagu mana lah hati kita sifat perkata Allah Ta'ala. Huwa ialah an-na'taqida, bahawasanya kita berpegang dalam hati kita. Annallaha subhanahu wa ta'ala, akan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun, ialah zat yang bersifat lah ia bil kalami, dengan kalam. Kalam situ kita nak terjemuh dengan perkata tu. Kerana kalau kita iktibar dengan definisi orang panggil sifatun wujudiyatun, maka kena terjemuh dengan perkata lah. Tu supaya orang panggil apa? Supaya mutabaqah makna yang difahami oleh ulama yang menjalani di atas pendapat bahawasanya sifat-sifat ma'ani itu ialah sifat wujudiyah, sifat yang ada makna, ada diri. Setara mana ada diri, lau kusyifa bina la ra'ainaha, kalau dibuka hijab pastinya nampak. Maka kerana itulah padahalnya terjemuh dengan perkata. Adapun kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan sifat-sifat ma'ani itu ialah umurun i'tibariyah, iaitu sifatun subutiyatun, maka tak ada masalah lah bila kita nak terjemuh dengan berkata-kata, tak ada masalah. Tu kerana berkata-kata yang dikehendaki situ berkata-kata nafsani, bukan berkata-kata lafzi. Maka bila berkata-kata nafsani pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Ada kalimatun nafsaniyah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Kodeng azali, tapi bukan wujudi, banyak. Itu. Tu. Wa anna kalamahu, dan bahawasanya sifat perkata Allah Subhanahu wa taala la yushbihu, tidak menyerupailah kalamana akan perkata kita. Memanglah perkata kita tu ialah satu ring Allah Taala jadi dia nak tekak kita. Sebagai mabedak bagi kalam lafzi, faham tak? Mabedak bagi kalam lafzi. Bagi orang yang tak ada mabedak bagi kalam lafzi, maka tu dia orang panggil bisu. Maka dia guna ke orang panggil bahasa-bahasa isyarat. Kenapa? Kerana kalam ada dalam diri dia. Kalam dengan makna nafsi itu, nafsani itu ada dalam hati dia. Sebagaimana syair akhtar tadi lah. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Tu. Jadi ulama wak mari definisi tu syair tu sebagai mahal sebagai syahid, sebagai dalil nak tolak kata Mu'tazilah yang mensakatkan kalam tu mesti dalam keadaan berhuruf bersuara. Tak terima kalam tak berhuruf tak bersuara. Itu saja. Bukan nak isbat kata kalam nafsi Allah Ta'ala duduk dalam hati Allah. Allah mana punya hati? Tak boleh kita nak kiyah di Allah Ta'ala. Faham tak? Jadi sebab itulah sama ada innal kalama la fil fuadi ka atau innal kalama la fil lahti ka, dua-dua tu tak boleh nak dikiyah pada Allah Ta'ala. Ini sebagai jawapan kepada fok-fok Ustaz Delanggar. Yang mana dia kritik ibarat pada MKah dalam kitab Baqarah. Kerana pada kata sifat perkata yang ada pada kita makhluk ni pun tidak bersurut, tidak bersuara, iaitu sifat perkata yang Allah Ta'ala taruh pada anak tekak, anak lidah. Faham tak? Maka
Puak-puak ya soal kata, mari mana anak tekak anak lidah? Ulama kata, sifat perkata tu duduk dalam hati. Loh, memang dah. Nah, duduk dalam hati tu kalam nafsani. Nah, ada puak duduk lidah dak anak tekak kita tu mabedak bagi kalam lafzi. Karena kitanya kalam lafzi kita mengada tak? Kita mengada kalam lafzi kita. Kita mencipta. Kita buat gini tu biar kau mulut. Gitu, kita mencipta kita. Tak. Tak ada ni. Kita tak perlu cipta. Tuhan yang menjadikan huruf suara keluar daripada mulut kita tu. Hanya ada mabedak kalam lafzi di anak lidah kita, anak tekak kita, kotak suara tu, bolehlah kita bercakap. Keluar huruf pula suara. Sebelum nak bercakap ni ada dalam hati kita. Ada dah. Sama ada lah hati kita ke atau di anak tekak kita ke. Mabda' kalam lafzi ke atau kalam nafsi adalah fu'ad hati kita ke, dua-dua tak boleh dikiyah pada Allah Ta'ala. Hanya ulama ambil syair tu sebagai nak hujah di atas Mu'tazilah, kerana Mu'tazilah tu mensakatkan, menyakatkan, menyempitkan kalam tu di dalam kata huruf dan suara sahaja. Tak terima kalam yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka kerana tu Mu'tazilah kata kalau gitu tak boleh lah orang panggil kalam tu ada di zat Allah Ta'ala. Kerana tiap-tiap kalam tu mesti huruf suara. Maka huruf suara tu baru. Maka zat kalau bersifat dengan benda baru, zat tu baru. Maka mustahil Tuhan tu ada sifat kalam. Kerana kalam berhuruf bersuara. Maka ulama kita nak tolak tu. Faham tak? Gitu ya. Ada pun hakikatnya adakah sama kalam nafsi kita tak lain terus lah. Kalam nafsi tu tu memang orang panggil dik bagi dua makna. Mana? Dik bagi bisu dan dik bagi kelu. Lawai bagi bisu dan lawai bagi kelu. Ada tak dalam ni lawai dia? Al-bakam bisu. Kelu ke apa dah? Suku nafsani. Tak ada salah lagi perkataan yang lebih tepat lagi. Apa dah? Allah tak ingat dah. Lebih rekas sikit. Ada ingat tak? Al-bakam wal wa Allah roh. Bakam ngapa dah? Tak ingat satu lagi. Bakam tu lah orang panggil bisu. Selagi tu kelu. Kharas. Al-bakam wal kharas. Gitu. Jadi al-bakam wal kharas. Al-bakam tu bisu. Al-kharas tu kelu. Bisu dengan kelu ni lain-lain tu. Ada pun bisu lawai bagi perkata. Kelu tu lawai bagi siap atau mau berkata-kata. Iaitu orang panggil kalimatun nafsaniyah atau kalam nafsani. Atau kalam nafsi juga, tapi dengan makna nafsani. Ada pun orang panggil hak bisu tadi tu lawai bagi kalam ismi atau kalam nafsi. Kalam nafsi dengan makna ismi. Perkata tu. Lawai perkata tu ialah bisu. Lawai siap mau berkata-kata. Tu mentadbirkan dalam pada zatnya akan beberapa banyak perkataan, beberapa banyak benda hak nak dikhitab. Itu lawai bagi kelu. Tu macam kita duduk ngajar molek-molek pok mari tok guru kelu lah nak kecek ke apa tak? Tak ada, hilang rup gaib gapo kita nak cedek cakap dia habis gaib, hilang habis. Tu dia panggil kelu. Kelu ada bisu kah? Tak bisu. Duk ngajar molek-molek tok guru mari. Allah tuan-tuan, tok guru hamba mari tak boleh. Tu kata ngajarlah. Tak boleh tok guru. Ngajar tak apa. Tak boleh duk main tak boleh. Padahal bisu tak? Tak bisu dia panggil kelu apa? Hilang orang panggil benda hak nak disiap untuk berkata-kata. Faham tak? Okey. Tu Allah Ta'ala gitu tak? Tak. Dia senantiasa bersifat dengan perkata dan senantiasa siap untuk berkata-kata, mau berkata-kata. Sebab tu sukuk ni ada dua. Sukuk lafzi.
dan suku nafsi. Nah, suku nafsi itu lagu mana? Di dalam kitab Aqaid Nasafiyah dia buat mari ke orang panggil definisi itu. Bi alla yurida fi nafsihi takallum. Bi alla yurida fi nafsihi takallum, dengan sekira-kira bahawa tidak mahu pada dirinya untuk berkata-kata, atau dalam ibarat bi alla yudabbiru fi nafsihi takallum, dengan bahawasanya tidak mentadbir pada zatnya akan berkata-kata. Tak tahu nak khitab gapo, tak tahu nak kata gapo, nak perintah gapo, tak ada. Tu tak ada gitu. Tidak, mustahil Allah Taala lagu tu. Jadi walaupun umat Nabi Muhammad ni, kita buat contoh kata umat Nabi Muhammad ni akhir, Allah Taala jadi akhir. Tapi perintah-perintah Allah Taala untuk dikhitab kepada Nabi Muhammad dan umat dia tu siap dah sedia kala. Faham tak? Tuhan mahu dah nak khitab aqimus solah wala taqrabuz zina wa atuz zakah, siap dah belaka. Bukan ketika mana tak ada makhluk tu Tuhan tak tahu. Tak tahu lah. Kita tunggu nanti tengoklah Nabi Muhammad lagu mana. Ni umat dia lagu mana dak? Siap dah. Faham tak? Tu. Kena faham molek tu. Fa inna kalamana, kerana bahawasanya fa menempati makna ta'liliyah. Fa inna kalamana, kerana bahawasanya bermula kalam kita. Makhlukun fina, ialah benda yang dijadi pada diri kita. Ya dah. Jadi arak yang ada pada diri kita, sifat kalam kita. Faham tak? Tu. Ada pun kalam Allah Ta'ala bukan makhluk, bukan arak, sifat tu. Satu sifat sengaja ada di zat dia, tak bercerah tangga daripada zat dia, tak terima orang panggil perubahan kut balik berkurang atau kut balik bertambah. Gitu lah. Ada pun kita makhluk kumfina, makhluk Tuhan hak buat ada di tubuh kita. Faham tak? Yang nak tekak kita ke apa ke, Tuhan hak buat. Sebab itulah kita kadang-kadang ada orang tu habis nak suara nak cakap tak boleh. Ataupun kelu esok tak boleh nak cakap apa. Bisu terus buat ada. Ia tak bisu jak dia asal. Kerana makhlukun fina wa biwasitati. Tu. Pada kata apa fina lah. Fa inna kalamana, kerana bahawasanya kalam kita makhlukun, ialah benda yang dijadikan oleh Allah biwasitati alatin, dengan perantaraan alat. Apa alat tu? Min famin, daripada mulut, walisani lidah, wasyafataini, dan bibir. Ada mulut, ada lidah, ada bibir. Nak sebut ba, nak sebuti huruf ba, ada bibir, tak ada bibir dia nak sebut mana? Ada gigi tu tubik angin kok mana, makhraj huruf daripada nak tekak kau tengah tekak kau atas lidah kau mana. Itu orang panggil makhluk, dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan bagai-bagai perantara sebab musabab daripada alat. Mana? Mulut, lidah, bibir. Tu wa kalamuhu. Padahal bermula kalamnya Allah Ta'ala tu laisa kadzalika, tidak adalah seperti demikian itu. Jangan duk terbayar kata Allah Ta'ala ada mulut, ada bibir ke apa, janganlah. Ada anak tekak ke? Kalam Allah Ta'ala duk ada anak tekak Allah. Jangan. Kalam kita tak ada hal lah nak sebut dia anak tekak ke. Bedak bagi kalam nafsi. Atau dalam hati kau orang panggil kalam nafsi kita makna khatir, hadisun nafsi. Hadisun nafsi itu makna litasalah hati kita. Kita tu dipanggil hadisun nafsi lah. Biasa tengok tak cerita Indonesia sana terang tu ke? Dia banyak ke bahasa jenis cakaplah hati tu. Mulut tak bunyi tapi seolah-olahnya bawang putih ni tu, jaga kau, contoh ni adalah hati ya ada tu. Ternyata aku membutuhkan engkau ni. Contoh mulut tak gerak tapi bunyi tu orang panggil kalam hak dalam hati dia. Orang panggil apa? Hadisun nafsi. Maka Allah Ta'ala tidak lagu tu dah. Wa kalamuhu, padahal bermula kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kadzalika, tidak adalah seperti demikian itu. Habis situ. Jadi tiga sifat ni mana samak bahasa kalam ni dia kuat dalil nakli Quran daripada dalil akli fikiran akal. Dah tu kita duk sebut sama-sama dah lah.
Baik, habis itu sing soal. Akhbirni, khabarkan kepadaku. Anis sifatil mustahilati. Daripada beberapa sifat-sifat yang tentu tidak lagi tak ada. Allati yang tentu tidak lagi tak ada. Ni la yattasifu biha, tidak bersifatlah dengan dia, dengan mustahilat ni. Al-Maula subhanahu wa ta'ala, oleh Allah ta'ala, oleh Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Yusuf cerita pula lawan dia, addak dia. Jin jawab, as-sifatul mustahilatu. As-sifatul mustahilatu, bermula segala sifat-sifat yang mustahil itu. Mana sifat-sifat yang tentu tidak lagi tak ada. Ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Barang yang tidak boleh digambar pada akalnya oleh adanya. Tidak boleh digambar oleh akal oleh adanya. Kalau gitu barang tentu tak ada. Barang tentu tidak lagi tak ada. Fi haqqihi ta'ala, pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ai allati la yumkinu, yang tidak mungkinlah ayat tasifah, oleh bahawa bersifatlah ia Allah Ta'ala biha dengan dia, dengan sifat mustahilat ni. Hiya ialah, tu khabar dia. Al-adamu, tak ada, lawan bagi ada. Wal hudusu baharu, lawan bagi kidam. Wal fana'u, lawan bagi baqa. Wa mumasalatu lil hawadisi, dan serupa Allah Ta'ala akan yang baharu, lawan bagi mukhalafah. Wal ihtiyaju li ghairihi subhanahu wa ta'ala, itu lawan bagi qiyamuhu bi nafsihi. Berhajat akan yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Berhajat pada zat ke jadi sifat, berhajat pada fa'il menjadi ke tu. Jadi apa namanya? Jadi makhluk yang baharu dijadikan. Wa wujudu syariki, ada Tuhan lain pada Allah. Ada syarikul bari. Tu lawan bagi wahdaniyah. Wala ajzu, lawan bagi lemah. Lemah lawan bagi kudrat, gitu. Wala ajzu tu lemah, lawan bagi kudrat. Wal karahiyatu, mana karahiyah, mana benci atau tergagah. Karahiyah, digagahi atau dibenci. Apa maksud ikan hendak sini? Maksud dengan karahiyah tu wuku'u syai'in, berlaku sesuatu daripada makhluk ini. Wuku'u syai'in ay minal mumkinati atau minal khalqi, boleh begitu. Berlaku sesuatu daripada makhluk ini bi ghairi iradatihi, dengan ketiadaan ketentuannya Allah Ta'ala. Bukan Tuhan tentu. Itu makna ikrah sini, karahiyah sini. Dia buat, dia tak suka. Bukan hak dia nak. Orang paksa dia, orang tekan atas dia. Tu lawan bagi iradat. Wal jahlu, lawan bagi ilmu. Bodoh tu lawan bagi ilmu. Wa ashbahu zalika, dan yang menyerupai akan demikian itu, demikian jahil tu. Mana? Serupa dengan jahil tu, seperti kita sebut dah. Au fi maknal jahli tu mana? Ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi. Tu semua tu orang panggil apa? Ilmu laduni ke apa saja. Itu semua ilmu iktisabi, ilmu yang terdahulu dengan jahil. Itu fi maknal jahli. Wa inna mastahala ittisafuhu biha li annaha sifatun nuqsani. Gitu selalu. Tuh. Gitu. Dah. Pekak buta berapa duk mana? Tak ada mari dia. Wa innama, dan hanya senya istahalah, tentu tidaklah ittisafuhu, oleh bersifatnya Allah Ta'ala biha dengan dia, dengan hadhihi sifat dia. Dengan ini sifat yang mustahilat tadi tu. Kerana apa? Li'annaha, kerana bahawasanya ini sifat. Li'anna sifat al-mustahilat ni sifatu nuqsanin, ialah segala sifat-sifat kekurangan. Itu sifat-sifat kekurangan. Wal maula subhanahu wa ta'ala, padahal bermula Allah subhanahu wa ta'ala itu la yattasifu, tidak bersifatlah ia Allah subhanahu wa ta'ala illa, melainkan bisifatil kamali, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Sing soal
Akhbirni, khabarkan akan aku anil asya'i, tentang segala sesuatu allati yajuzu, yang bermula segala sesuatu tu haruslah ia suduruha, terbit atau terhasilnya segala sesuatu itu minal maula subhanahu wa ta'ala, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini isyarat satu perkara yang harus. Jadi 20 yang mustahil, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, jadi 40 aqaid. Tambah lagi satu ni orang panggil 41 aqaidul iman, yang berhubung kait dengan ilahiyah atau rububiyah, uluhiyah, ketuhanan. Nah, jin jawabnya tu. Jadi hak tadinya ia tak ada, orang panggil muqabalah. Muqabalah apa? Dengan sifat samak basar kalam. Jadi ia setakat ilmu yang tak dia ni. Jadi muqabalah bagi samak basar kalam kita bubuh sendirilah. As-samamu wal ama wal bakamu wal kharas. Tu. As-samamu lawa bagi samak. As-samamu makna pekak, tuli. Lawa bagi samak, pendengar. Wal ama buta, lawa bagi basar, pelihat. Wal bakamu wal kharas, bisu dan kelu, lawa bagi kalam ismi atau nafsi, atau kalam nafsi atau nafsani. Gitu. Ia tak ada sebut sini dah. Ia tak ada sebut dalam himpunan sifat-sifat mustahilat. Jadi terus dia masuk hak harus selalu. Dia masuk sifat harus. Baik, kalau gitunya dia kata satu perkara hak harus pada Allah Ta'ala tu, jin jawab ialah fi'lul mumkinati, memperbuatkan segala perkara-perkara yang terima ada, terima tak ada, terima sungguh, terima tak, wa tarkuha, dan meninggalkan akan dia akan memperbuat. Buat benda mungkin, benda makhluk hak terima ada, terima tak ada, terima sungguh, terima tak ni, atau tak perbuat. Itu harus pada hak Allah Ta'ala. Bukan wajib. Jadi ni sebenarnya bukan sifat pada zat ni. Ini sifat ni orang panggil sifat atas jalan majah. Bukan sifat hakikat sungguh dah ada. Jangan kata ada satu sifat harus di zat Allah Ta'ala. Dah. Sifat Allah Ta'ala wajib lakar dah. Hak wajib wujubul wajib. Istihalatul mustahil pun wajib juga. Dah. Tu. Lepas tu jaiz ni. Jaiz ni sebenarnya perbahasan pada sifat kudrat. Kenapa? Fi'lul mumkinati ni orang panggil masuk dalam tagangan takluk sifat kudrat. Ijab wal i'da. Mengada dan meniada. Mengada, memperbuat, atau meninggalkan mengada. Meninggalkan memperbuat. Itu sebenarnya hukum bagi sifat kudrat. Bukan satu sifat ada di zat Allah Ta'ala. Yang kita duduk salah faham. Lama duk faham kata sifat harus ni ada di zat Allah Ta'ala. Ni. Bukan. Sebab tu setengah-setengah ulama kalau kita jawi itu, dia tak sebut sifat yang harus satu. Kata perkara yang harus pada zat Allah Ta'ala tu satu. Mana? Harus mengadakan makhluk atau meninggalkan mengadakan makhluk. Gitu dah. Tu. Tapi kalau kita nak sebut sifat juga boleh lah. Atas jalan majak lah. Mana benda kita reti di zat. Bukan orang panggil sifat dengan makna mausuf. Sifat dengan makna satu benda hak ada di mausuf. Bukan satu benda hak ada di zat. Gitu. Satu benda hak kita reti di mausuf. Gitu ya. Betul dah. Mislu seumpama dia kata an yuj'alal insanu, bahawa menjadilah Allah Ta'ala tu akan manusia. An yuj'alal insanu, bahawa menjadilah Allah Ta'ala tu akan manusia ni ghaniyan aw faqiran, akan kaya atau miskin. Tu kaya, miskin, hidup, mati, sahihan, sehat, au saqiman, sakit. Tu harus bagi Allah Ta'ala lah tu. Tiwak misal dua tu nak ayat kata benda baik pun Allah Ta'ala mengada. Benda buruk pun Allah Ta'ala mengada. Kuat daging lekat lah gigi. Duk main makan daging je ni.
Habis. Sing soal mal muradu bil istiwa'i. Apakah ni masuk nak bahas nususul mutasyabihat dah. Nak masuk bahas nususul mutasyabihati. Nak bahas nas-nas ayat-ayat Quran ya bahasa kesamaran makna makna majazi dia. Bukan makna hakiki tu nyata terang lah. Nah, sebab itulah ulama ahli sunnah ni ada hak tafwid. Tafwid makna majazi tu. Ada pun makna hakiki takwil semata dah. Baik khalah atau salah. Salah takwil, mana takwil ijmali. Nah, duduk bukan makna dia. Dekat handaki. Lepas tu apa makna istiwa tu serah pada Allah Ta'ala lah. Tu. Bukan makna duduk. Nah, bukan makna tinggi ada lawan bagi rendah. Atau atas ada lawan bagi bawah. Bukan. Tangan dengan mana anggota bukan. Bukan tu orang panggil takwil ijmali. Nah. Kemudian serah tu kita amir ruha kamaja'a. Kita lalu ya kita baca sebagaimana hak Nabi bawa datang begitu je. Qira'atuha tafsiruha. Baca dia tu ialah tafsir dia dah. Gitu ya. Tak payah bahas panjang-panjang. Tapi di fuak-fuak taimiyun ni ataupun fuak-fuak salafi ni dia panggil bukan fuak tafwid, dia panggil fuak tajhil kata ni. Tu dia gelar kata fuak-fuak ahli sunnah kita, fuak salafus soleh. Yang tidak mengartikan makna hakiki tu. Nah, bukan istiwa hakiki. Bukan yadun dengan makna hak ya anggota jarihah, bukan. Itu dia kata fuak tajhil, bukan tafwid. Tak betul tu. Tajhil buat apanya? Semua orang tahu tangan apa. Kau tak tahu tangan? Yadun apa yadun? Kereta. Tangan. Tak kira yadun ialah kereta. Bodoh pula kata gitu. Nah. Yadun kereta, wajhung, lori yang berat. Jadi kau bodoh sarak pula tu. Budak-budak pasti pandai. Nah. Jadi yadun tu makna itulah kau dah tangan. Lepas tu kalau gitu tangan tu ada tangan ke? Tangan hak mutabar daru minhu, benda hak segera faham makna tangan ni jarihah. Anggota tubuh badan. Hak tu orang panggil makna hakiki bagi tangan, faham tak? Apa ada orang panggil cakap tu guna istigma makna lain daripada jarihah anggota ada. Banyak makna. Maka salafus soleh, sebahagian salafus soleh tidak menentu mana-mana makna majazi yang layak bagi Allah Ta'ala. Lepas tu serah wa ufawwidu amri ilallah. Serah ke urusan hijab ni pada Allah Ta'ala. Baca dia tu tafsir dia dah. Tak payah mengaruh banyak-banyak. Tuhan tak ada tangan, tak ada muka, tidak duduk, tidak ada orang panggil tinggi lawan bagi rendah, atas lawan bagi bawah. Tak ada. Lepas tu apa makna serah pada Allah Ta'ala. Itu salah tu. Aslam dia selamat. Tu beza dengan salapi ni. Hak mengaku salapi ni, bukan salah sungguh dah. Dia buat ia boh lalu dah duduk. Selelendik contoh, duduk selelendik ataupun bersemayam. Boh lalu dah. Semayam hak layak, sela hak layak. Quran dia sebut sela tak layak dah. Tangan hak layak. Tangan hak layak lagu mana? Tidak anggota tubuh badan. Tu baru tu. Tak apalah gitu. Tangan hak layak tidak beranggota tubuh badan. Tak faham tu boleh faham tangan hak layak. Dia nak makna tangan hak layak tu tangan ada gini tapi bukan lagu ni. Tu hak tak boleh tu. Tapi kalau tangan hak layak dengan makna bukan anggota tubuh badan. Boleh faham tak? Boleh faham? Tak boleh faham tu. Tangan tapi bukan anggota tubuh badan. Tak faham. Tak faham tu lah faham. Lagu mana surah tu tangan bukan anggota tubuh badan, bukan jarihah, bukan jawarih, bukan nak mana anggota tubuh badan. Tu tak faham tu surah pada Allah Taala. Tapi kalau Tuhan ada tangan, tapi tangan Tuhan bukan duk hitam lengit gini dah comel, tu bukan salah tu. Tu mujassimah, musyabbihah. Ada? Dah. Tu. Dia sikit ya tu. Popok salafi dengan popok salaf, imam ahli sunnah, para imam ahli sunnah salaf tu sikit ya. Selah sikit ya. Geleceh sikit ya. Tergelincir sedikit saja. Tu habis lalu. Berat lalu dah. Bakal lagi hok berat-berat mana tangan tu. Supaya tangan kita, tu kafir. Kata ni. Supaya tangan kita gini. Tu orang panggil tajsim soreh dah.
menjisimkan Allah Ta'ala dengan secara terang. Ada kata tangan tu comel lah, ada bulu macam mung. Gitu. Tu tajsim ghairu sarih. Dah. Hal lagu tu dikhilafkan oleh ulama. Adapun ulama wara'an nahri, ulama belakang sungai ni. Ulama Samarkand tu. Kebanyakan daripada mazhab Maturidi tu. Nah, tu ulama nahri. Nah, maka menghukum kafir juga, terutamanya pokok hak duduk dalam mazhab Hambali. Hukum kafir juga. Kenapa? Kerana timbul terbit fuat tajsim ghairu sarih ni ada di kalangan mazhab Hanabilah. Mujassimah Hanabilah. Hingga digelar ke Mujassimah Hanabilah. Lawan dia Hanabilah juduk. Nah, tengok ni. Hanabilah juduk. Baik, habis. Amal muradu bil istiwa'i, apakah yang dikehendaki makna dengan kata istiwa, tertinggi Allah Ta'ala tu fi qawlihi, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tengok. Istawa dia tu tak ada ia belakang. Ada ia tak tu? Ada ia dah apa? Kitab saya tak ada ia, pakai senyak gitu. Istawa tu pakai kod Melayu tu. Istawa tak ada ia belakang. Kerana ada ia lah, kalau tak ada kitab ada ia, kena buh ia sebutir belakang tu. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bermula Tuhan yang Maha Pemurah itu di atas arasy tertinggi. Apa makna istawa, tertinggi situ? Menyamai, tertinggi, ya belaka lah tu. Nah, adakah dengan makna duduk sela atas tu? Istawa dengan makna jalasa. Nah, istawa itu 'alal kursi. Mana apa? Dengan makna jalas tu 'alal kursi, aku duduk di atas kursi, mana gitu? Jin jawab. Al-muradu bihi, bermula maksud dengan dia, dengan istiwa di dalam firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu. Al-muradu bihi ay al-muradu bil istiwa'i fi qawlihi ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa'un yaliku bi jalalir rahmani jalla wa ala. Dah. Istawa, istiwa, yakni tertinggi. Yaliku, yang layaklah ia tertinggi itu bijalali ay bi'azamati, dengan keagungan kebesaran Ar-Rahman, Tuhan yang memurah, Jalla wa ala. Ni yang menjalai di atas pendapat salaf ni. Tu kemudian dia buat mari. Betul gitu? Betul tak? Falistiwa'u, maka bermula istiwa tu ma'lumun, ialah maklum. Yang ni istiwa tu diketahui, kan disebut dalam Quran. Jangan kata tak ada dalam Quran. Tak ada. Kita ubah terus ayat Quran ni, tak boleh ni gini. Tu ta'til pula, fu'at mu'attilah pula. Dah. Tu. Tapi wal kaifu majhulun ni kurang tepat dah. Kurang tepat. Buat dhabit sikit. Wal kaifu, bermula kaifiyat tu dijahilkan dia tu la'alla sawab. Mudah-mudahan yang betulnya al-aula, yang terlebih aula. Nah, ayyuqala, bahawa mengkata, bahawa dikatakan. Tu ayyuqala mana bahawa dikatakan. Wal kaifu ghairu ma'qulin. Gitu wal kaifu ghairu ma'qulin. Begitu. Tu sebab apa? Li'anna ibarata wal kaifu majhulun. Li'anna ibarata, kerana bahawasanya bermula ibarat wal kaifu majhulun tadi tu, lam tarid, tidak datanglah ia, an ahadi, daripada seorang pun, minas salafi, daripada ulama salaf. Tu. Wa inna sabaha, dan jika telah dinisbahkan akan dia al-ba'du oleh sebahagian orangnya Malik bin Anasin, kepada Imam Malik bin Anas. Ada orang duk kata ni kata Imam Malik, ni kata Imam. Tapi lakin la tasihhu anhu, akan tetapi tidak sahlah daripada Imam Malik. Imam Malik katanya apa?
wal kaifu ghairu ma'qulin. Itu betul. Tu atau wal kaifu anhu marfu'un. Itu betul. Karena Imam Malik kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa bihi nafsahu. Ar-Rahman, bermula Tuhan yang Maha Pemurah di atas arah tertinggi itu seperti mana barang yang telah mensifatlah ya Allah Taala dengan dirinya, dengan dia akan dirinya. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan kaif, wal kaifu anhu marfu'un, tidak dikatakan kaifiyah. Kerana apa? Wal kaifu anhu marfu'un, karena bermula kaifiyah daripada Allah tu terangkat, tidak boleh dikatakan begitu. Dah. Jadi tak boleh kita nak kata wal kaifu majhul. Kenapa? Karena kalau kita kata wal kaifu majhul, bermakna kaif tu ada tapi dijahilkan dia. Faham tak? Tak tahu je. Tu kurang tepat tu. Wa qad ajma'a as-salafu wal khalafu. Dan sesungguhnya telah ijma'lah oleh salaf dan khalaf annallaha ta'ala la kaifa. Tu tulis hari. Wa qad ajma'a, dan sesungguhnya telah ijma'lah oleh salaf wal khalaf, oleh ulama salaf dan khalaf, annallaha ta'ala, akan bahwasanya Allah Ta'ala tu la kaifa, tidak ada kaif. Apa makna tidak ada kaifa? La tukayyafu zatallahi ta'ala, tidak boleh dikaifiyatkan akan zat Allah Ta'ala. Enggak. Li'anna Allah Ta'ala la tuhitu bihil fikrah. Li'anna Allah Ta'ala, karena bahawasanya Allah Ta'ala la tuhitu bihil fikratu, tidak meliputilah dengan Allah Ta'ala tu oleh fikiran. Gitu. Lepas tu wa nususus salafus salih. Wa nususus salafus salih, ataupun wa nususus salafis salihi, dan bermula nas-nas daripada puak-puak salafus salih fi zalika kathiratu, pada demikian itu, pada bab istiwa itu banyak. Minha, setengah daripadanya ialah perkataan Ummul Mukminin Ummi Salamah. Ummul Mukminin Ummi Salamah yang kata apa? Al-istiwa'u ghairu majhulin, bermula istiwa itu tidak dijahilkan dia. Mana ada maklum, itu makna al-istiwa'u ma'lumun tu. Tidak dijahilkan dia. Al-istiwa'u ghairu majhulin, mana istiwa itu tidak dijahilkan dia. Mana ma'lumun, apa? Diketahui, ada disebut dalam Quran. Tapi wal kaifu ghairu ma'qulin, tetapi bermula kaifiyatnya tidak boleh dimakulkan dengan akal, tidak boleh diakalkan dengan akal, tak boleh. Wal iqraru bihi, tapi mengikrar, mengakui dengan dia tu imanun, ialah iman. Wal juhudu bihi, dan mengingkari dengan dia tu kufrun, ialah kekufuran. Itu perkataan Ummi Salamah. Tu. Ni Rabi' ar-Ra'i pun boleh agak ni. Al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wa 'ala Allahi ar-risalah wa 'ala ar-rasuli al-balaghu wa 'alaina taslimu. Wa 'ala Allahi ar-risalatu wa 'ala rasulihi al-balaghu wa 'alaina taslimu. Ya tambah tu sikit. Wa 'ala Allahi ar-risalatu wa 'ala rasulihi al-balaghu wa 'alaina taslimu. Banyaklah. Lagi Imam Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Laits bin Sa'ad. Dia kata mana? Amir ruha kama ja'at bila kaifin. Itu tengok. Itu disebut dalam kitab semua tadi itu perkataan-perkataan tadi, kalau nak ceknya ada dalam kitab Fathul Bari, syarah bagi Sahihul Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jilid yang ke-13, muka surat 406 hingga 407. Jilid ke-13, muka surat 406 hingga 407. Jadi cuba kita tengok di sanalah dalam syarah Sahihul Bukhari
iaitu kitab Fathul Bari oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dalam itu disebutkan beberapa banyak perkataan-perkataan ulama salah tu tidak ada orang panggil wal kaifu majhul. Nah, jadi perkataan ni kurang tepat sikitlah, wal kaifu majhul. Dah itu tengok. Wa istiwa dan bermula tertinggi Allah Ta'ala alal arsy di atas arasy laika istiwa il insani ala safinati, bukanlah seperti tertingginya manusia di atas perahu sampan, au zahrid dabati atau di belakang binatang tunggangan, awis sariri masalan ataupun di atas katil masalan, ai umathilulaka masalan. Jangan mupah kata tertinggi tu ada atas arah. Macam kita duduk atas kapal tinggi gitu. Kita duduk atas kapal tinggi tak kita? Tinggi tak? Kita duduk atas natas tunggangan tinggi tak kita? Kalau kita naik atas mutu-mutu duduk atas kita pula. Tak dah. Tinggi ya. Kita duduk atas katil, katil duduk bawah kita, katil duduk atas kita. Duduk bawah kita, tinggi aku tu Tuhan. Tak. Dah. Jangan fikir gitu jangan. Tu takwil ijmali tu. Faman tasawwara, maka barang siapa yang tasawwur lah ia man, yang tergambar gitu. Faman tasawwara, maka barang siapa yang tergambarlah misla zalika, akan seumpama demikian itu. Tergambar dalam benak kepala otak dia, lagu ni ikut Tuhannya. Duduk atas arah tu supaya kita duduk atas kursi, atas katil, atas binatang tunggangan, atas apa? Lembu kobar ikut gila atas kuda ke apa? Fahuwa, maka ia man tadi tu mimman, setengah daripada mereka, ghalaba alaihi alwahmu, yang menanglah di atasnya oleh waham. Bal huwa ala dhalalati, tambah itu. Bal bahkan bukan setakat termenang di atasnya oleh waham, oleh sengka-sengka akidah dia tu. Bal bahkan huwa, dia orang tadi tu, man tadi tu, ala dhalalatin, di atas kesesatan, wa khurujin an mazhabi ahli al-haqqi, mazhabi ahli sunnati wal jamaah. Begitu dah. Bal bahkan huwa ala dhalalatin, bahkan dia di atas kesesatan, wa khurujin, dan keluarlah ia an mazhabi ahli al-haqqi, mazhabi ahli sunnati wal jamaah. Dhabit itu intaha. Begitu dah. Tu. Kerana apa kau orang ni orang panggil orang yang benar di atasnya oleh sengka, bahkan dia tu sesak, bahkan keluar daripada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Li'annahu, kerana bahawasanya syabbaha, menyerupalah ia seorang tadi tu, man tadi tu, khaliqa, akan sang pencipta, bil makhluqati, dengan yang dicipta oleh khaliq, makhluk ni. Ma'annahu, serta bahawasanya qad sabata, sungguhnya telah benar-benar sabitlah fil akli, pada akal, wan nakli, dalam Al-Quran dan hadis, annahu, bahawasanya Allah Ta'ala laisa kamitslihi, tidak ada seumpamanya sedikit pun, syai'un, sesuatu apa pun tidak ada. Itu ayat muhkamah. Fakama anna zatahu, maka seperti mana barang bahawasanya zatahu, bermula zatnya Allah Ta'ala, la tusyabihu zata syai'in minal makhluqati, tidak menyerupailah akan zatnya sesuatu daripada makhluk ni. Kadzalika, seperti demikian itulah, ma yunsabu, barang yang dinisbahkan ilaihi, kepadanya Allah Ta'ala, la yushabihu syai'an, tidak menyerupailah akan sesuatu pun, mimma, daripada barang, yunsabu ilaiha, yang dinisbahkan kepadanya. Jadi Allah Ta'ala tak serupa sikit pun dengan makhluk, makhluk ni pun tak serupa sikit pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu lah. Tuh kata Imam Syafi'i, amantu bima jaa anillahi ala muradillah. Tu amantu, aku beriman dengan amantu, berimanlah olehku, bima, dengan barang, jaa, yang telah datanglah ia barang tu, anillah, daripada Allah Ta'ala, ala muradillah, atas kehendak yang dikehendaki, makna yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa bima jaa an rasulillah, dan aku beriman juga dengan barang yang telah datanglah ia barang tu daripada Rasulillah, ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tu lagu tu lalu. Senang. Sing su'a hal yudafu ila Allah subhanahu wa ta'ala yadani au a'yunun au nahwu zalika. Tuh. Hal yudafu, adakah diidafat, disandarkan ilallah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yadani, dua tangan, au a'yunun, atau beberapa biji mata,
au nahwu zalika, atau seumpama demikian itu lafaz-lafaz yang memberi apa al-mutabadaru minhu, benda hak makna segera faham dalam kepala otak kita, jarihah, ada tak? Ada. Adakah ada disandarkan dalam Quran? Jin jawab, laqad warada fil kitabil azizi, sesungguhnya warada telah datanglah fil kitabi di dalam Al-Quran al-azizi yang maha mulia, idafatu tu fa'il bagi warada, oleh mengidafat menyandarkan idafatul yadi, menyandarkan kalimah yadi ilallah, kalimah satu potong tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Fi qaulihi jalla sya'nuh, pada firman hanya Allah taala jalla sya'nuh, yang agunglah oleh pekerjaannya. Mana dia kata? Yadullahi fauqa aidihim. Tu disandarkan yadung sepotong tangan. Jangan duk pihak kata sepotong tangan tu ada sepotong tangan yang wal yadaini, atau perkata yadi tadi. Mana warada, laqad warada fil kitabil azizi idafatul yadaini, ada juga yadaini fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Tu biyadayya. Ya iblis, he iblis, ma mana'aka, apakah yang menegahkan akan dikau, antas juda, oleh bahawa engkau bersujud, lima akan barang khalaqtu yang telah menjadilah olehku, biyadaya, dengan dua tanganku. Siap. Tadi sepotong tangan, ni dua tangan. Sini. Bi aidina dalam Quran ada lagi. Bi aidina, dengan tangan kami. Banyak. Lah kali kata bih kurang suatu kurita kau. Bih mung mujassimah tu. Bismillah. Tu tengok. Mana ayat Allah Taala katakan? Mana? Wa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina an'aman fahum laha malikun. Surah Yasin tu. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aidina. Dengan nyamuk pula. Tangan. Kau ana tu. Banyak dalam Qurannya. Was-sama abanainaha bi aidin. Tu. Banyak dalam Qurannya. Kalau kita nak bilang dekat, banyak sangatlah. Tu ngejamuk juga. Bi aidin, dengan tangan-tangan juga tu. Ngejamuk tu. Jamuk ya juga. Tu. Habis itu. Wal a'yuni. Allah berkata yadi lagi ni. Mana laqad warada fil kitabil azizi idafatul a'yuni. Sesungguhnya telah datang warid dalam Qurannya oleh menyandarkan a'yun, mata-mata, segala biji mata, fi qaulihi, pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wasbir, hendak sabarlah, li hukmi, akan hukum rabbika, daripada Tuhan engkau, fa innaka, kerana sesungguhnya engkau, hai Nabi Muhammad, bi a'yunina, dengan segala mata-mata kami. Tu tak nak berhari tu. Tu ada biji-biji mata berat. Illa, melainkan annahu, bahawasanya la yajuzu, tidak haruslah an yudafa ilaihi, oleh bahawa mengidafat, menyandarkan kepada Allah Ta'ala, illa, melainkan ma barang, adafahu, yang telah mengidafatlah akan dia ma barang itu, ila nafsihi, kepada zatnya Allah Ta'ala, fi kitabihi, di dalam Al-Qurannya Allah Ta'ala, al-munazzali, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, ataupun adafahu, atau perkata adafahu ila nafsihi tadi. Maksudnya tidak boleh kita nak sandarkan, tidak harus, illa annahu la yajuzu, melainkan bahawasanya tidak harus, ini haram. Ayu haram tu la yajuzu makna ayahrumu. Dia ni haram. La yajuzu makna yahrum, haram. Ayudafa, oleh bahawa mengidafat, menyandarkan kepadanya, kepada Allah Ta'ala, illa, melainkan adafahu, telah menyandarlah akan dia ma barang itu ilaihi, kepadanya Allah Ta'ala. Siapa? Nabiyuhu, oleh nabinya Allah Ta'ala, al-mursalu, yang diutuskan.
Melainkan Nabi sendiri hak mengidhafah, menyandar, melainkan Al-Quran sendiri yang menyandar. Kita nak pandai-pandai lagi sandar ke Tuhan tu tak boleh. Dah. Mal muradu bil yadi huna. Apakah maksud dengan ya sepotong tangan di sini? Al muradu bermula murad bil yadi dengan tangan dalam ayat Quran ini huna maknan satu sifat ma'ani gitu. Maknan ialah satu sifat ma'ani yaliku bi jalalihi subhanahu, yang layaklah dengan kebesarannya ya Allah Taala. Wa kadzalika jugalah seperti demikian itu jugalah al-a'yunu mana maknan, satu makna, satu sifat ma'ani. Jadi sebab tu sifat ma'ani ini tidak tersakat dengan kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam. Dah. Ada lagi sifat-sifat ma'ani. Itu kalau tengok dalam kitab Syekh Bakhit Mut'i tu, Qaulul Mufid tu sedap. Dia syarah sedap. Bahagian ni memang panjang lebar isyarah. Dah. Fa inna kerana bahawasanya kullama tiap-tiap barang yudafu ilaihi yang diidhafat disandarkan kepadanya Allah Taala, ilaihi Allah, ilallahi lah, ilaihi ilallahi subhanahu wa taala, yakunu adalah ia ghaira mumathilin. Tu tidak menyerupai, tidak bersamaan lima akan barang yudafu ila syai'in yang disandarkan kepada sesuatu minal makhluqati kepada makhluk-makhluk ini. Bila sebut kata tangan pada Allah Ta'ala, tak sama tangan dengan hak kita sandar pada makhluk. Kalau tangan hak sandar pada makhluk ialah anggota jarihah. Ada tangan yang disandarkan kepada Allah bukan makna jarihah. Lepas tu satu sifat ma'ani yang ada di zat Allah Ta'ala seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, bahasa, kalam. Gitu. Tu jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Tapi kena baca Tabyin Kadzibil Muftari tu, Ibn Asakir, baru sedap sikit. Sebab Al-Ibanah tu banyak dah orang panggil madsuh ya. Paling molek Al-Ibanah ni ada duk bawah tu. Hak doktorah di Mesir buat tahqiq. Hak tu hak paling tersuci lah daripada tangan-tangan jahat. Madsuh ni makna penyusupan. Itu makna madsus. Das dipanggil penyusupan, mana orang tambah-tambah. Biasalah orang deki-deki ke apa ya ada buat gitu. Zaman-zaman dulu mana ada internet ke apa. Kitab Imam Abdul Wahab Sya'rani tu dia cerita zaman dia hidup-hidup lagi. Satu negeri tu benci sangat ke dia. Dia tak tahu sebab apa. Rupa-rupanya kitab hak dia tulis di Mesir nak pergi cetak di negara tu. Tengah-tengah tu orang tengah-tengah nak hantar ke makhtutak ke sana untuk matbaah tabak tubik ni. Orang tambah macam-macam dah. Benda-benda sesat dah tu. Dia kata patut negara tu benci sangat ke aku. Kafir sampai ulama sana kafir dengan dia. Rupanya kitab tu madsus. Ni banyak berlaku kepada alim ulama kita. Sebab tu berhati-hatilah. Jangan duk derah sangat kafir ulama yang ni. Hatta Syekh Abdul Karim Al-Jili sekalipun. Ni. Walaupun kita baca, memang saya baca ada Insanul Kamil datang aja dah. Kalam kufriyat tu banyak. Kita baca. Tapi last kali, mesti tak sama dengan apa yang cakap di atas dia. Tu belik dah jadi. Kita belik dah. Apa bawah ni kecek lagu ni. Atas dia kecek berat dia. Macam akhir-akhir jilid kedua tu, dia kecek atas. Fok bahaiyah ni sembah Allah Ta'ala dari sekira-kira begini. Fok falasifah sembah Allah Ta'ala juga. Fok Nasrani sembah Allah. Gila ni. Macam pluralisme ni. Tapi last kali bila kita amal muslimun, ada pun orang-orang Islam, dia cerita orang Islam ni. Bawah tu dia kata, apa? Maka tidak ada satu pun agama yang benar-benar tauhid melainkan Islam. Selain daripada ni, hatta milal, agama-agama yang kami sebut dah sembilan agama tadi, semuanya musyrik kufur lah. Ni hak betul. Hak tadi kita nak baca tu, tak tahu tu siapa dia hak dia buat. Atau bahasa dia tu orang panggil tasamuh ke wallahualam. Dah. Kita kena orang panggil apa? Salah memaaf tu lebih baik daripada tersalah menghukum. Itu tahu dah ke? Apa fatwa imam? Dia sendiri hak tulis, dia sendiri hak terjemah, dia sendiri pun tak tahu juga pula.
Fatwa siapa? Afdaluddin sama. Imam Subki lah. Dah. Bab takfir ni kita kena berhati-hati. Kena beringat-beringat. Jangan duk gaduh cepat. Nak? Tidak juga tu. Babu Abi Jabah. Wahabi ke, Wasabi ke. Banyaklah musuh-musuh ulama ni kadang-kadang tidak Wahabi juga. Nah, zaman-zaman Imam Abdul Wahab Syarani hidup tu, tak ada lagi Wahabi yang satu. Taimiyun lah. Zaman tu Taimiyun. Pokok mengikut Ibn Taimiyah. Tak ada lagi Wahabi. Muhammad Wahab tak lahir tak banyak lagi. Tahu apa tu? Kerana Syekh Abdul Wahab Syarani ni anak murid Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Nah, dah. Artinya dia sezaman dengan daging ni lekat celah gigi. Dia sezaman dengan Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Ramli tu dia sezaman dengan tu. Wahabi tak ada lagi lah zaman tu ya. Wahabi tak ada lagi. Tapi Taimiyun ada dah. Taimiyun ni ada. Taimiyun ni mana anak murid Ibn Taimiyah lah. Taimiyun. Dia beza Taimiyun dengan Muhammad Al-Wahhab ni dia beza. Taimiyun dia gerakan ilmiah. Dia bukan gerakan siasah, bukan harakah siasah. Dia gerakan ilmiah. Macam anak murid dia ke Ibnul Qayyim Al-Jauzi apa semua-semua dah. Hak paling dahsyat sekali membela Syekh Ibn Taimiyah ni, Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala ni ialah Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Itu paling kuat. Imam Az-Zahabi anak murid dia juga, Imam Ibn Katsir anak murid, tapi masih Mu'tadil dan masih bermazhab Syafi'i dan masih Asy'ariyah dan sebagainya. Hatta Ibn Taimiyah pun dalam kitab Ibn Hajar tu, Darul Kaminah ke apa dah ni? Durarul Kaminah ke Darul Kaminah. Kata ingat dah nama kitab tu. Ada syahid orang panggil apa? Penyaksian bahawasanya Ibn Taimiyah ni taubat daripada akidah hak lepas, akidah hak dulu-dulu, akidah tasybih dan sebagainya. Sebab tu kita kena hormat jugalah Ibn Taimiyah tu, walaupun memanglah banyaklah orang panggil fatwa-fatwa dia menyanggahi ijma' ulama tu banyak. Ada beberapa senarai banyak. Tapi tetaplah dia ada jasa juga dalam dunia Islam ni. Hingga zaman moden lah ni banyak juga fatwa-fatwa dia tu boleh diambil untuk untuk kesempitan waktu, kesempitan masa untuk nak sana orang panggil fatwa-fatwa ni tak ada dalam mazhab-mazhab kita ada tak? Tapi bukan dalam bab akidah ke apalah, kebanyakan dalam bab muamalah. Dalam bab urusan bank, nego-nego apa semua-semua ni, tu banyaklah orang panggil pinjam hak Ibn Taimiyah. Jadi Ibn Taimiyah pun kita kena hormat, jangan jadi tasyaddud ekstrim sampai kafir seperti Ahbash. Dah kita hujah tak ada ulama mengkafir Ibn Taimiyah, tak apa, biar ulama tu jawab dengan Allah Taala. Ulama tu ke? Gitu kan. Ulama dia dikafirkan oleh sekian-sekian ulama. Kenapa ulama tak jawab depan Allah Taala? Dia tak ada hak, dia ulama, dia kafir sebab apa? Sebab gini-gini dia berdepan dengan Allah Taala. Mungkin tidak ulama alamat ni nak berdepan guna. Saya taklid dia yang mengkafir. Dia kata bila masa aku suruh taklid aku kafir sebab aku ada hujah, aku berlawan dengan dia, aku berdebat dengan dia, aku baca kitab dia, aku munazarah dengan dia. Aku tak suruh mengikut aku, kafir dah. Gantung dengan siapa? Habis ya? Betul sungguh Imam Subki kata salah memaaf tu lebih baik daripada salah menghukum. Tak ada hak. Sebab kita tu tidak diberkati oleh Allah Taala atas kekufuran orang lain. Betul? Laha ma kasabat walakum ma kasabtu. Bagi Taimiyah apa dia usaha dia telah dapat balasan dah, baik buruk. Padahal walakum ma kasabtu. Apa bagi kamu tu apa kamu usaha kamu sendiri ke mana? Apa ada jumpa ada iliti kat sini. Boleh baca ada Alfiyah contoh. Ada sibuk nak kafir apa? Nak kafir Ibn Taimiyah. Tak payah. Tak sibuk nak kafir ulama-ulama. Syekh Jamal Faruq ada kak guru kita Suluddin ngajar tauhid di Masjid Azhar tu selalu kalau sebut Ibn Taimiyah mesti Al-Hafiz Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Tapi rak perkataan Ibn Taimiyah. Rak bukan sebut puji itu Taimiyun. Tapi Muhammad Al-Wahhab ni meneruskan lagi orang panggil pendapat Ibn Taimiyah tu serta harakah siasah, mana masuk ke politik.
Karena masuk ke politik ini lebih cepat penerimaan pelaksanaan pandangnya kepada rakyat jelata, kepada orang awam. Kenapa? Al-ammiyu la mazhab lah. Orang awam ni tidak ada mazhab lagi. Mazhab dia ialah mazhab mufti dia. Mazhab negara dia, mazhab raja dia, mazhab tok peti dia, guru dia. Tok guru tu mazhab tu itulah mazhab orang awam. Nah, tok guru yang mazhab Wahabi lah orang gitu. Jadi Muhammad Wahab ni dia pandai untuk menyebab. Dah. Gitulah. Habis itu. Mana tadi? Warani taqada dan barang siapa yang mengiktikad annalahu akan bahawasanya sabda bagi Allah Ta'ala yadan, satu tangan, sepotong tangan. Wah tak pilih ya. Clear. Yadan, satu tangan. Kaya di syai'in minha, seperti sepotong tangan sesuatu daripada makhluk ini. Aw ainan, atau sebiji mata. Kazalika, seperti ini begitu, seperti biji mata sesuatu daripada makhluk ni. Fahuwa, maka dia seorang itu mimman ghalaba alaihi al-wahmu, setengah daripada mereka yang menanglah di atasnya oleh waham. Bahkan tadi juga tamu Nabi dalatin wa khurujin an madhhabi ahli al-haqqi madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Begitu juga, thabit gitu juga situ. Okey kenapa? Kerana syabbahallaha, menyerupalah akan Allah Ta'ala, menyerupalah man tadi tu akan Allah Ta'ala bi khalqihi, dengan makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa, padahal ia Allah laisa kamislihi syai'un, tidak ada seumpamanya Allah Ta'ala tu, tidak ada seperti seumpama, makna tidak ada sikit pun seumpamanya Allah Ta'ala. Sedia kala dan selama-lamanya sikit pun tidak ada. Tak serupa langsung. Gitu. Sing soal ila man yunsabu ma zakartahu fi maknal istiwa wal yadaini wal a'yuni. Ila man, kepada siapakah yunsabu, dinisbahkan ma akan barang, zakartahu, yang telah menyebutlah oleh engkau hu akan dia ma barang, fi maknal istiwa'i, pada makna yang dikehendaki, pada makna istiwa, wal yadaini, dan dua tangan, wal a'yuni, dan biji-biji mata. Ni pendapat siapa Syekh penulis kitab ni ikut? Jin jawab yunsabu, dinisbahkan zalika, demikian itu pendapat, ila jumhuris salafi, kepada kebanyakan ulama salaf. Tu. Mana as-salafu ni humul qurunus salasatu, ialah mereka yang duduk pada kurun yang tiga, al-mufaddalatu, yang dilebihkan, allazina syahida lahum, yang telah disaksikan bakal mereka itu an-nabiyyu, oleh Nabi, bil khairiyati, dengan kebaikan. Haitsu, sekira-kira qala, bersabda Nabi, khairukum qarni, sebaik-baik kamu ialah kurunku. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi kurun mereka itu. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang mengiringi akan mereka itu. Itu hadis muttafaqun alaih. Kalau gitu, salafus salih ni siapa? Humus sahabatu. Fas salafus salihu humus sahabatu wattabi'una wattabi'ut tabi'in. Begitu. Tu. Jadi itu orang panggil mazhab jumhur salafus salih. Jadi jumhur mazhab salafus salih takwil ijmali, tafwid makna majazi ilallah. Gitu. Awilhu ada au fawwid warum tanziha. Au fawwid warum tanziha, itu isyarat kepada jumhurus salaf. Wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu tukhalaf. Takwil tafsili. Au fawwid, itu isyarat kepada jumhurus salafus salih. Au fawwid warum tanziha, itu ba'da tanzih, itu takwil ijmali. Tu puak-puak Taimiyun atau Wahabiyun, dia kata
Ini bukan fuak salaf, dia kata. Apa? Fuak mufawwidah atau fuak tafwid ni bukan fuak salaf. Lepas tu fuak mufawwidah, fuak tafwid ni apa kau? Di sisi fuak Wahabi atau Taimiyun ni, dia kata apa? Fuak tajhil, menjahilkan makna, tak erti makna. Tak betul tu. Tak erti makna apa? Makna ada dah situ. Makna tangan-tangan lah. Makna yada tangan lah. Apa makna hakiki boleh pakai ke? Tak boleh. Dah. Imtina' tertegah. Wa ammal khalafu fa aktsaruhum yufassiruna. Adapun khalaf jumhurul khalaf begitu. Wa ammal khalafu, adapun kebanyakan ulama khalaf, fa aktsaruhum, maka kebanyakan mereka itu ulama khalaf, yufassiruna, mentafsirlah mereka itu ini, mentakwil akan sebagai takwil tafsili, itu maksud. Tafsir sini takwil tafsili. Lagu mana? Al-istiwa'ah, mentakwil atau mentafsir itu makna mentakwil akan takwil tafsili, akan istiwa tu bil istila'i, dengan istila. Itu. Tu mengerasi, memerintah. Wal yada, mentakwil lagi atau mentafsir akan yada. Wal yada tu atah pada kata al-istiwa'ah lah. Wa ammal khalafu fa aktsaruhum yufassiruna al-yada. Adapun kebanyakan puak khalaf, maka kebanyakan mereka itu puak khalaf mentakwil, mentafsir, mana mentakwil tafsili akan perkataan yada, yadung tu bin ni'mati, dengan nikmat, au bil qudrati, atau dengan kudrah. Tu. Baik. Kerana ada dalam lurah tu isti'arah, majah mursal dan sebagainya tu bahasa panjang pula lah. Kalau ngaji bahasa, ngaji ilmu balaghah, dia tahulah. Tidak bercanggah dengan kaedah bahasa. Bukan takwil suka hati, bukan. Wal a'yunah. Atau istawak lagi tu. Dan mentafsir mereka itu akan a'yun, segala mata-mata tu, bil hifzi war ri'ayati, dengan menjaga dan memelihara. Wa zalika wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu. Kenapa kau orang panggil fuq khalaf kebanyakannya mentakwil dengan takwil tafsili? Bermula kenyataan demikian itu kerana apa? Litawahhumi katsirin, kerana memberi wahamlah kebanyakan ayat tu minhum, daripada mereka itu, annaha, bahawasanya ayat-ayat tersebut illam tu'awwal, baca tu awal. Illam tu'awwal, jika tidak engkau takwilkan, wa tusraf an zahiriha, dan diperjalani maknanya, digunakan an zahiriha, daripada zahir-zahirnya makna, au hamatit tashbiha, nescaya memberi wahamlah akan menyerupa Allah Ta'ala dengan makhluk. Wa qad ittafaqal fariqani, dan sesungguhnya telah ittifaq, sepakat dua kelompok ni, mana? As-salaf wal khalaf, ala annal musyabbiha, di atas bahawasanya puak yang mentashbih ke Allah Ta'ala dengan serupa dengan makhluk ni, dhalun, ialah puak yang sesat. Puak sesat. Jadi khalaf dengan salaf sepakat bahawasanya puak yang mentashbih, puak musyabbihah ni, menyerupa ke Allah Ta'ala dengan makhluk tu, ialah puak yang dhalun. Wa ghairuhum yaquluna, dan lain daripada mereka itu berkata mereka itu, innama, hanya sanya tu himat tashbiha, terwaham akan menyerupai itu, laulam yadullal aqlu, jikalau tidak menunjuklah oleh akal, wan naqlu, oleh Al-Quran dan hadis, alat tanzihi, di atas mensuci ke Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Faman syabbaha, maka barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala makhluk, famin nafsihi faman syabbaha, maka barang siapa yang menyerupakan Allah Ta'ala makhluk, famin nafsihi, maka daripada nafsunya, utia, mana didatangkan, maknanya dia tu mari daripada nafsu dia sendiri, gapo hak mari waham kata Allah Ta'ala serupa dengan makhluk, bukan daripada pihak adillah ad-diniyah, bukan daripada dalil-dalil agama. Sing kaifa nusbitu syai'an summa naqulu al-kaifu fihi majhulun.
Kaifa bagaimanakah nusbitu, kami mengisbatkan syai'an akan sesuatu, summa kemudian naqulu kami kata al kaifu fihi majhulun, bermula kaif padanya pada istiwa tu majhulun, tidak diketahui. Tu. Jadi ini barangkalinya musannif ni dia pergi di atas perkataan al-kaifu fihi majhulun lah. Bagi kita al-kaifu fihi majhulun ni ghairu sahih, tidak sah, tidak betul. Hak betulnya al-kaifu ghairu ma'qul. Bukan majhulun, tidak. Tapi tak apalah, kita baca je apa dia. Jin jawab haza ghairu mustaghrabin. Bermula ini ketiadaan ganjil, dia kata tak pelik. Fa inna na'lamu, kerana bahawasanya kita na'lamu, kita ketahui, anna nufusana, akan bahawasanya diri kita ni muttasifatun bisifati, kita pun tahu kita pun bersifat-sifat juga dengan segala sifat-sifat, betul tak? Jasad kita ni bersifat dengan segala sifat-sifat. Ada tak sifat-sifat di jasad kita ni, Akil? Ada. Mana misal ka ilmi, ada ilmu di kita? Ada. Wal qudrati, ada gerak ada di kita? Ada. Wal iradati, ada iradat ada di kita? Ada. Ma'anna sertanya kita tahu kita ni zat yang bersifat. Ma'anna serta bahawasanya kita ni ma'anna serta bahawasanya kita ni la na'lamu, tidak ketahuilah kitanya kaifiyata, akan kaifiyat qiyami hazihi sifati biha, berdiri ada ini segala sifat-sifat ni biha, dengan dia, dengan diri kita, dengan zat kita. Kita tahu duk mana kudrat kita? Kita tahu tak kudrat kita duk mana? Tak tahu. Pak kita tak ada kudrat ilmu akil tahu tak akil ada ilmu? Tak tahu. Tak tahu ada ilmu. Ada tak ilmu? Ada. Duk mana ilmu akil? Tahu kata kita tu bersifat, betul tak? Tapi kita sendiri tahu tak duk mana sifat kita tu? Berdiri duk mana? Kita sendiri tak tahu sifat kita. Bal inna, bahkan kita bahawasanya kita ni nasma'u, kita mendengar, wa nubsiru, kita melihat, wala na'lamu kaifiyata, padahal tidak kita ketahui akan kaifiyat husulis sam'i wal ibsari. Tu akan apa? Padahal kita tidak mengetahui akan cara kaifiyat, tata cara husulis sam'i, terhasilnya pendengaran dan penglihatan tu. Kita tak dapat, orang panggil nak tahu kaifiat lagu mana ya boleh kita dapat melihat, dapat terhasilnya orang panggil melihat dan mendengar tadi tu. Bal innana natakallamu, bahkan kita sesungguhnya kita ni berkata-kata lah kita. Wala na'lamu, padahal kita tidak tahu kaifa sadara, bagaimanalah terbit minna daripada kita al-kalamu, oleh kalam. Lagu mana boleh terbit ni? Saya cakap ni, saya sendiri tak tahu lagu mana keluarnya, orang panggil huruf suara lagu ni keluar apa saya nak cakap. Saya kena assalamualaikum, tubik kat mana? Ada tak? Kita sendiri tak tahu. Betul tak? Hak ni sifat ada di kita. Tengok. Fa'in alimna syai'an, maka jika mengetahuilah kita akan sesuatu min zalika, daripada demikian itu, faqad ghabat anna asya'u, maka sesungguhnya ghaiblah daripada kita oleh segala sesuatu. Wa mislu hadza, dan seumpama ini la yuhsa, tidak dapat disakat lagi, banyak lagi perkara yang kita tak tahu. Fa iza kana hadza fi ma yudafu ilaina, maka apabila adalah ini, mana ini pun kita tak tahu, fima yudafu ilaina, pada sifat barang ni, pada sifat yang disandarkan kepada kita, fa kaifal halu fima yudafu ilaihi subhanahu wa ta'ala, maka betapakah kelakuan pada barang ini, sifat yang disandarkan kepada Allah Ta'ala. Sifat hak kita sandar ada di kita pun kita tak tahu kaifiat hakikat dia lagu mana. Bagaimana kau sifat-sifat hak disandar pada Allah Ta'ala. Itu yang nak sebut itu. Sing soal ayul mazhabaini arjahu, mana-mana sajakah di antara dua mazhab ni hak paling rajih, hak paling kuat? Jin jawabnya mazhabus salafi arjahu, bermula mazhab salaf itulah yang paling kuat. Li'annahu, karena bahwasanya mazhab salaf aslamu wa ahkamu. Ini di sisi musannif lah ni, lihat ni. Di sisi kitanya mazhab
salah dan khalah ni, mazhab salah tu kuat, aslam. Nah, tetapi mazhab khalah tu walaupun marjuh tapi a'lam wa ahkam. Itu. Tu. Mazhab khalah tu a'lam wa ahkam. Tapi mazhab salah tu aslam. Tapi di sini Musa ni kata, salahlah aslam wa ahkam. Wa amma mazhabul khalafi, dan ada pun bermula mazhab khalah, fa innama yasughu. Tuh. Yasughu ni apa Fa innama yasughul akhdhu, maka hanya sanya menghereklah oleh mereka itu. Fa innama yasughu, mana yasughu ni apa? Apa yasughu? Mana mengherek deh? Salah. Yasughu. Mana mengherek ya. Wa amma mazhabul khalafi, dan ada pun bermula mazhab khalaf, fa innama yasughul akhdhu bihi inda darurati, hanya sanya mengherek oleh mengambil dengan dia, yakni dengan mazhab khalaf ni inda darurati, ketika mana terpaksa. Kerana apa? Tu ketika terpaksa darurah tu baru kita tu apa? Guna mazhab khalaf. Wa dzalika fima iza khusyiya, ai wa bayanu zalika, dan bermula kenyataan demikian itu, demikian darurah tu fima pada barang, pada masalah iza khusyiya, apabila ditakuti ala ba'dhin nasi, mudarat di atas sebahagian manusia, illam tu'awwal lahum, jika tidak ditakwilkan akan mereka itu sebahagian manusia, tilkal kalimu, akan demikian itu kelimah yang mutasyabihat. Tu takut ke apa? Ditakuti ke apa kalau kita tidak takwil itu? Ditakuti berlaku mudarat di atas manusia kalau kita tak takwil itu. Ayyaqa'u, oleh bahawa jatuhlah mereka itu ba'dun nas tadi tu. Fi mahwatin ay mahlakatin wa masqatin. Fi mahlakatin, begitu. Fi mahwatin ay fi mahlakatin. Jatuhlah di dalam kebinasaan, mahlakatin. Gitu. Mahwatin. Ai fi mahlakatin. Jatuh dalam kebinasaan at-tashbihi. Di dalam tashbih. Jatuh dalam kebinasaan tashbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Fayu awwalu lahum, maka ditakwilkan akan mereka itu ba'dun nazalika, akan demikian itu takwilan sa'iran, akan takwil yang makbulan, mana sa'iran yang diterima, fil lughatil masyhurati, di dalam bahasa Arab yang masyhur. Di dalam bahasa Arab yang masyhur. Ada orang panggil isti'mal dalam bahasa Arab seperti itu. Itu makna takwilan sa'iran ay takwilan makbulan, begitu. Takwil yang diterima. Habis itu. Kemudian kita nak masuk mabahasus tsani. Mabahasus tsani, bermula perbicaraan atau poin yang keduanya, fil imani bil malaikati, pada menyatakan keimanan dengan para malaikat. Wa yashtamilu, maka dan melengkapilah ala salasi rasaila, di atas 3 segala risalah, 3 segala pertanyaan. Gitu. Masailah tu bukan rasailah. Kalau kita awak rasailah. Masailah tu betul dah. Kalau rasailah, la'alla sawaba masailah, bukan rasailah. Kitab saya rasailah tu. Tak percaya tengok rasailah. Tunjuk sikit. Rasailah. Tak betul rasailah tu. Naknya masailah dah. Baik. Jadi wayashtamilu, dan melengkapilah ala salasi masailah, melengkapilah dalam bahas yang kedua ni di atas 3 segala masalah. Sing soal mal malaikatu, apakah ia malaikat? Gitu. Mal malaikatu, apakah ia malaikat? Jin jawab huwa ajsamun, ialah beberapa jising-jising.
latifatun ya haluh-haluh, makhluqatun yang dijadikan ia min nurin daripada cahaya. La yakuluna tidak makan mereka itu, wala yashrabuna tidak minum mereka itu, wahum dan mereka itu malaikat ni ibadun mukramuna la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, hamba-hamba yang dimuliakan mereka itu tidak menderhakailah mereka itu akan Allah Taala apa barang yang telah menyuruhlah oleh Allah Ta'ala akan mereka itu, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjalah mereka itu para malaikat ni ma yu'maruna akan barang yang telah diperintahlah mereka itu oleh Allah Ta'ala. Habis itu. Yang keduanya, hal yaral basyarul malaikata, adakah melihat oleh manusia akan malaikat, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika min khairi ma salaka amruka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.